I wish the best for you in the future, Mama. I hope Kak Mel will never give up. Manahlah, susah kepada. Maya ya strict kak. Melissa is very good sister. Tapi benarlah, she's very responsible dengan family-nya. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Dan pastinya saya nak sapa dulu anda di rumah. Apa khabar anda semuanya? Diharapkan agar semua anda sentiasa berada dalam keadaan yang positif dan baik-baik sahaja. Gaspirasi, apa itu Gaspirasi? Gaspirasi akan bersama dengan para personaliti berkongsi kisah kehidupan mereka, berkongsi kejayaan mereka. Yang mana kejayaan ini tak semestinya kita ukur dari segi kewangan, wang ringgit dan material semata-mata. Tapi apa yang paling penting adalah di pengakhirannya nanti kita boleh ambil inspirasi daripada cerita hidup mereka. Jadi siapa tetamu yang akan menginspirasikan kita kali ini? Sebelum itu, saksikan VT ini. Seorang yang baik dan majikan yang baik, sentiasa carry dengan semua pekerja dia. Harap Kak Mel akan teruskan berjaya lah. I love you so much. Kak Mel seorang majikan yang sangat bagus, baik hati, cantik. Kadang-kadang dia pun comel juga. Mana mau cari bos macam tu kan? Manahlah, susah kepada. Maya ya strict kak. Maya ya kak bertudik-tudik kan yang staff. Tapi paling Maya git strict lah yang balas staff kan. Melissa is very good sister. Tapi benarlah, she's very responsible dengan family-nya. In terms of working, mun macam Harry saya ada idea atau saya ada apa-apa kerja baru, Melissa akan tolong, kakak kami akan tolong dan akan ada Harry cuba mula lagu macam tu, Harry cuba dengar lagu tu, ambil idea sikit-sikit daripada lagu tu untuk lagu Mel. Untuk dalam bahagian kerja, Mel tu nasi strict gila lah, yang ada chill-chill sikit. Kali ini kita bersama dengan seorang penyanyi berbangsa Iban yang sudah tidak asing lagi dalam bidang nyanyian, seorang usahawan. Usahawan juga untuk Melissa Beauty Salon, juga mengeluarkan produk-produk kecantikan beliau di bawah jenama MF, juga merupakan seorang penerima untuk anugerah wanita terbaik bagi anugerah muzik Dayak tahun 2018 dan 2012. Juga menariknya pernah mengalahkan selebriti-selebriti terkenal seperti Nora Danish, Yana Shamsuddin, Stacy dan Lisa Srihani untuk anugerah artis wanita paling stylo, anugerah bintang popular Berita Harian 2012. Baik, kita bersama dengan Melissa Francis. Halo. Nama berita Nuan, Mel? Oh, Manah Gas. Manah, dah pandai cakap Iban dah. Okey. Yes, terima kasih sudi datang di Gaspirasi, berkongsi kisah-kisah inspirasi bersama dengan penonton. Tadi tu staff Mel Itu saya punya staff dari Celebrity Bistro, daripada Melissa Beauty Salon, dan kemudian yang seorang tadi adalah adik Melissa sendiri, iaitu Harry Francis. Dia adalah salah seorang komposer ataupun sound engineer untuk company kita orang sendiri, Francis 5 Studio, ataupun dia punya nama besar dia lagi Platinum World Network Sendirian Berhad. Celebrity Bistro. Ya, tadi Celebrity tu Bistro. staff Mel. Kerja ke dia malam ni? Dapat tengok kita tak malam ni? Malam ni diorang kerja.
Yang dekat selebriti Akai. Akai. Yang malam ni dorang kerja, so yang bekerja dekat salon malam ni dorang boleh tengok kita secara live dekat saluran 122 TVS. Okay. Baik, Melissa Francis bukan sahaja seorang penyanyi Iban yang sudah tidak asing lagi dengan lagu-lagu bahasa Ibannya. Selepas ini kita nak suruh dia belanja sikit macam mana nak lagu dalam bahasa Melayu. Juga seorang usahawan yang berjaya, seorang ibu tunggal yang sangat kuat, saya boleh katakan sebagai seorang superwoman. Tetapi untuk blok yang pertama ini, Mel, selepas tingkatan 5 dahulu, selepas sekolah menengah, Mel pernah membuat satu persembahan di depan halayak, dan di situlah ada pihak yang perasan terhadap bakat Mel pada ketika itu. Dan Mel juga pada ketika itu berumur 17 tahun dan sudah mula untuk membuat kompilasi album seawal usia 17 tahun. Kau boleh Mel ceritakan kepada peminat-peminat dan penonton Gaspirasi pada malam ini perjalanan pada awal karier Mel? Okey, perjalanan pada awal karier Melissa Francis, actually time tu kawan sama sekolah. Jadi dia kata, Mel, why not you suka belagu, menyanyi. So I panggil you dekat satu function yang company mak dia masa tu. Actually orang nak ambil Harry belagu. Sebab time Harry baru dapat juara bintang kecil Sarawak time-nya. So kakaknya tu dipanggil juga belagu sia. So si semana-mana lah pada orang Tekna. Ada satu company dari Miri, iaitu company TV10. TV10, so dorang kiranya merisik lah Melissa Francis cari nombor bapa Ahmed nak. So saya dah nanya bapa Ahmed, boleh si anak kita tok belagu apa semua, tapi bapa Kak Mel time-nya okey. Cuma mak Kak Mel tok, anak guaileng, awak sekolah lo. Maksudnya jangan dulu, biarnya sekolah dulu. Tapi bapa Kak Mel ada siapa tok untuk pendedahannya. Sebab Kak Mel diasah lah bakat kiranya dari umur Kak Mel 2 tahun. Bapa Kak Melnya memang cita-citanya dari sekolah dulunya memang suka belagu. Hanya pakai suara bell bottom lah apa. Kami orang ada nangga gambar-gambar lama si orang di sekolah. So cita-cita bapa Kak Melnya memang suka anak-anaknya tu dalam bidang muzik time-nya. So setiap kali ada orang bertanding belagu, kejar. Isi borang. Yang semangat. Bapa Kak Mel nang semangat. Sini-sini Kak Mel belagu kapal. Memang syaratnya mesti ada di depan Kak Mel. Cemtoknya nangga Kak Mel dari depan. Time Kak Mel tanding belagu. Memang very supportive dengan anak-anaknya. Bermulalah time yang ada duit sikit, beli drum, beli gitar, beli bass. So kami orang adik-beradik kan ada 5 orang. So time yang adik yang bongsu Doni. Dan Melissa Francis adalah anak sulung. Melissa Francis adalah anak yang sulung. Kemudian yang kedua adalah Frankie Francis yang main drum. Lepas Ricky Francis yang main bass. Harry Francis yang main lead gitar. So Melissa Francis yang main keyboard. Semua ada peranannya. Semua ada peranan. Baik, untuk makluman penonton, muzik video lagu Penghidup Aku tercalon dalam International Thai Film Festival, dan antara lagu Melissa Francis yang telah mendapat lebih daripada 1 juta tontonan di YouTube adalah pertama Pemutus Tua dan yang kedua adalah Perasa Ketegal Janji. Mel, bila agak-agaknya klimaks ataupun puncak kerjaya Mel? Boleh ceritakan? Saya rasa puncak kerjaya saya selepas saya bercerai. Dalam tahun 2012. Tahun 2011 tu Kak Mel dalam proses cerai. Dan Kak Mel sebenarnya dah siap berlagu gitu. Sebab kami dari belagu tu lah kita tu boleh famous, dan dari kita belagu tu lah kita senang di-attack. Orang yang suka kita akan blame, akan pijak kita So bilanya tahu hal rumah tangga kita kah, hal pribadi kita kah. So dengan cara yang mereka attack untuk jatuhkan kita dalam bidang macam kami orang yang belagu tu dalam bidang seni suara, dalam bidang bisnes. Kadang-kadang orang suka mau tahu berkawan dengan kita, mau tahu kelemahan kita. Munya dah suka dengan kelemahan kita ialah menjatuhkan kita. Gunakan untuk menjatuhkan kita. Maksudnya Mel dapat sinar hidup yang baru, lebih cerah selepas bercerai. Mel selalu lagu bahasa Iban saja kan? Akai-akai, Hidup Aku.
nanti di hujung rancangan Gaspirasi, Melissa Francis akan belanja kita lagu terbaru beliau. Tetapi sebelum itu, apa kata belanja sedikit lagu bahasa Melayu favourite Mel? Okey, lagu favourite Melissa Francis. Melissa Francis suka lagu Agnes Monica. Okey. Pasal lagu Judika. Tapi malam ni kita nyanyi lagu Agnes Monica sikit Okey, sikit. Okey. Silakan. Eksklusif di Gaspirasi. Pernahkah kau bicara tapi tak didengar, tak diberi kesempatan. Kita pendekkan. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa. Kau kekasih tetapi orang lain bagiku. Okey, sudah. Okey, sudah ha. Umbe. Kau kekasih tetapi orang lain bagiku. bagiku. Selepas ini kita selami bagaimana dunia perhubungan Melissa Francis gagal turun naiknya dalam kehidupan beliau dan bagaimana beliau bangkit daripada kejatuhan tersebut. Jangan ke mana-mana, terus setia dalam Gaspirasi. Anda masih lagi menyaksikan Gaspirasi dan pastinya dalam Gaspirasi kita angkat kisah kejayaan tak kiralah selebriti, atlet, fashionista dan sebagainya. Apa yang paling penting di sebalik kejayaan itu ada kisah inspirasi untuk dikongsikan bersama dengan penonton pada malam ini. Melissa Francis masih lagi bersama dengan kita di Gaspirasi pada malam ini. Mel, apabila di rumah buka segala make up dah mandi, pakai kain batik atau apa nak? Pakai boxer lah. Ya. Jangan disebut. Okey. apa perangai Mel yang sebenar dekat rumah? Okey, Kak Mel ni jenis yang macam Pendiam. Tidak. Jauh panggang dari api. Jauh panggang. Kak Mel munya dengan family ke ataupun kawan-kawan yang Kak Mel kenal, Kak Mel memang all out, macam orang all out. Tapi ialah mun Kak Mel baru jumpa orang ya ataupun dekat tempat Kak Mel bekerja, so kita kena jagalah kita pun apa orang mana ya kepribadian, ya tingkah laku. Sebab mun orang yang baru kenal kita terus nangka kita tok macam gauk, orang pun macam kena nyato betul kasih nyato takut orang fikir macam ya bang. So Kak Mel tu jenis macam nangga keadaan, nangga situasi. So cuma Kak Mel tu mungkin dalam adik-beradik mungkin memang ada serius sikit lah. Cuma serius? Sedikit lah. Macam Kak Mel tu lebih pentingkan benda yang sepatutnya didahulukan. Anak sulung kan? Mungkinlah. Penonton di rumah, kita tahu bahawa setiap kejayaan itu pasti akan diuji dengan dugaan. Dan kita tahu bahawa Melissa Francis ini seperti yang diceritakan adalah seorang anak yang periang. Bangun pagi setiap pagi bangun akan ngesep dalam bahasa kita maksudnya berkemaslah, berhias untuk mak-maknya pergi berjalan, bawa ibu pergi keluar. Tapi ada satu hari ini Melissa Francis diuji dengan satu perkara yang membuatkan Melissa sampaikan tak nak keluar bilik sebulan, sampaikan pada ketika itu hampir nak berhenti menyanyi. Apa yang berlaku ketika itu, Mel? Okey, sebenarnya masa tu kan keluarga Kak Mel dah pindah ke Kuala Lumpur. So anak Kak Mel pun dah ikut neneknya ke Kuala Lumpur sebabnya mau start sekolah. Time-nya umurnya 5 tahun. So Kak Mel macam ni Ramadah menjalankan bisnes dengan ex suami dan ex mertua macam tu. So bila sesuatu terjadi dalam rumah tangga yang kita sangka, yang kita minta sebab dalam hidup kita bergerek ke, kita bertunang ke, kita dengan kawan-kawan ke ataupun berumah tangga memang kita inginkan yang terbaik. Kita inginkan kebahagiaan. Tapi ialah apa yang Kak Mel impikan dalam hidup. Sebab Kak Mel sebenarnya saya ada cita-cita mau jadi famous, saya ada cita-cita mau jadi usahawan. Kak Mel tu bercita-cita dah kahwin, ada anak, aku ada family, so fokus dia aja. So mau jadi kiranya macam suri rumah, wanita yang berjaya dalam kehidupan berkeluarga. Tapi saya tahulah kena Tuhan tu mengubah hidup Kak Mel dari seorang suri rumah tangga
nya buka jalan untuk Kak Mel mungkin melunaskan impian mak bapak Kak Mel, mungkin tidak ada hati, mungkin belum dengan kerelaan hati, time anak lagi muda tapi dah belaki. So time Kak Mel rasa macam Kak Mel lah orang yang paling gagal dalam dunia. Sebab Kak Mel pernah madah dengan bapak Kak Mel, benda yang Kak Mel paling takut. Kak Mel malu mau jadi janda. So Kak Mel rasa macam apa yang Kak Mel takut, benda yang juga jadi. So time-nya bapak Kak Mel madah balik je ke KL, tinggal dengan kami orang. Kak Mel madah, tapi aku sudah kerja, macam ni aku mau tinggal dengan kita orang. Dah aku ada anak lagi. Bapak Kak Mel madah siapa? Balik dulu situ, kalau kita fikir, macam ni mau nolong kau, cari kerja ke apa. So time-nya Cun Kak Mel balik ke Kuala Lumpur, bapak Kak Mel dipanggil bekerja ke Sudan. So time Kak Mel jumpanya sehari je. So sehari selepasnya dia terus pergi Sudan. Kak Mel sebulan ke 3 bulan si jumpa bapak Kak Mel. So mak Kak Mel lah yang menjaga Kak Mel, time Kak Mel down. So ya Kak Mel madah sampai sebulan Kak Mel si mau keluar dari bilik, si mau makan, si mau apa semalam mandi, apa sih mau nang macam dah lah life tu macam tu aja lah sampai situ. Melissa Francis, Mel, despite all this kecurangan, penipuan, tak semua orang punya nasib yang baik dalam perhubungan. Sampai kan ada satu ketika, macam yang Mel ceritakan, Mel pernah menerima mesej berbunyi, aku akan pastikan kau bercerai. Despite all this, Mel, kenapa Mel masih nak mempertahankan sebuah hubungan yang mungkin ibarat telur di hujung tanduk? Iyalah, Kak Mel tu ada prinsip. Jenis Kak Mel beri orang peluang sampai 3 kali. Kak Mel sekisalahnya dalam persahabatan kah, dalam pekerjaan. So Kak Mel akan beri orang peluang selama 3 kali. So dalam 3 kali tu, agi jotnya melanggar kesalahannya pola sesuatu yang bagus. So Kak Mel lepaskan. Macam yang kita madah tadi, sampai Kak Mel dapat mesej orang madah, kau akan pastikan kau bercerai. So kenapa Kak Mel dapat anak? Kak Mel malu jadi janda. Tapi apa yang Kak Mel dapatkan itu, Kak Mel, yes, I'm a janda, I'm a single mother. Tapi Tuhan beri kejayaan. Nya macam hidup tu balance sebenarnya. Baik. Tak semua orang juga pernah orang kata melalui pengalaman kena kau-kau, ditikam belakang oleh circle ataupun teman rapat sendiri. Dan itu yang dilalui oleh Melissa Francis sebelum beliau melakar kejayaan demi kejayaan. Apa yang berlaku pada ketika itu, Mel? Okey, Kak Mel, kami si ramai kawan. Sebab jenis kami, kawannya lah jai ke bagusnya, kami akan setia juga dengannya. Sehingga mungkin macam Kak Mel dah 3 kali beri peluang sampai satu masa, ada masa hati kita dah tahan. Ialah Kak Mel madah bersahabat boleh, tetapi kita jangan terlalu percayalah. Jangan kita macam paling bagus, jangan mengumpat family kita sendiri dekat orang yang kita rasa best friend. Boleh. Sebab one day munnya belayak dengan kita, munnya bergaduh dengan kita, benda yang ada pun akan jadi diada-adakan. So Kak Mel memang kecewa lah. Kak Mel macam saya ada nasib untuk bersahabat terlalu lama. Kak Mel boleh nangga nak persahabatan yang toksik tu yang boleh bertahan dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi Kak Mel melepaskan orangnya, Kak Mel satu masa akan ambil gambar lama-lama kami orang kan nangga. So Kak Mel rasa kena mesti kita dah bagus, kita dah berapa tahun dah kita bersahabat, kena mau ditikam belakang, kena kau mau berjaya kawan kau pun. So tapi Kak Mel nangga orang-orang yang jahat dengan kita tu nyasik ke mana? Kak Mel so nangga macam lah, nyasik ke mana? Adakah segala yang Mel lalui ini menyebabkan Mel bertekad untuk mempunyai small circle sahaja dalam hidup, dan adakah ini menjadikan Mel seorang yang lebih kuat hari ini? Ya, actually Kak Mel tak meletakkan circle yang kecil lah. Cuma Kak Mel rasa itu yang perlu. Kalau orang macam kita kan, kalau kita dapat sahabat yang baik, yang boleh beri kita positive vibe, macam nya bantu kita, nya beri idea dalam bisnes, dalam kehidupan, itu yang kita simpan. Sebenarnya kawan yang kita rasa baik tu, ataupun kawan yang akan lama dengan kita, nya
jauh dari kita. Nya bukanlah orang yang hari-hari mesej, nya bukan orang yang hari-hari bertanya kabar. Sebenarnya itulah kawan yang kekal, tapi time kita jatuh, time kita susah, nyalah orang pertama yang akan nanya kabar kita. Itulah kawan yang itulah sebenar. sahabat. Sahabat. Dan perasaan apabila ditikam belakang oleh teman rapat sendiri itu, perasaan sakit dia memang luar biasa sekali. Bagaimana pengalaman sebegini menjadikan Mel seorang yang pemaaf dalam hidup Mel? Kak Mel tu susah mau memaafkan seseorang sebenarnya, tapi Kak Mel belajar. Kak Mel pernah berdendam, tapi Kak Mel, okey, bila kita berdendam, apa yang kita impikan tak pernah jadi kenyataan. Apa yang kita buat, sebab selalunya kalau kita berdendam, okey, aku mau kaya, aku mau ada duit, aku mau ada tu ada ya. Actually sebenarnya, bila you mau semua benda tu untuk melawan orang lain, nya akan jadi apa-apa. Itulah, jangan pernah berdendam. Jangan. Setiap apa yang kita lakukan kena ikhlas, dan setiap apa yang kita lalui, naik turunnya dalam perhubungan, kita kena sentiasa move on dan mara ke hadapan. Selepas ini kita nak kongsi kisah kehidupan Melissa Francis bersama dengan keluarga beliau. Dengar-dengar sebelum ini masa musim perayaan Gawai nak pergi ngabang, kadang-kadang takut mak bapak supan nak keluar sebab sekedar baju baru mas saya. Itulah hidup susah yang perlu dilalui pada ketika itu. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Konspirasi. Baik penonton, seteruk, seperit atau sejahat mana kita pernah diperlakukan, jangan pernah cuba untuk membalas dendam. Tetaplah berlaku baik. Dan cara membalas dendam dengan menunjukkan kita lebih baik daripada orang yang pernah menyakiti kita itu tidak akan pernah ke mana. Dan Mel, semasa pembikinan sebuah album ni, Mel diselubungi dengan rasa dendam, ingin membuktikan bahawa Mel lebih baik daripada orang yang pernah menyakiti Mel, dan disebabkan itulah juga aura album tersebut hilang. Apa yang Mel pelajari mengenai erti keikhlasan ketika itu? Ya, actually dalam album tu kan orang cakap, oh Melissa Francis kurus, kering, macam apa? Macam hantu tulang, pasal muka macam tu, macam-macam yang kakak dengar apa. So time-nya Melissa Francis cuba makan, cuba mengemukkan diri, time-nya baru dari 38 kg naik ke 42 kg. So happy lah dapat pakai baju yang ada okey sikit lah. Tapi yang si bagusnya pula video klip, berlagu, semua mau melawan rasa macam aku mau dalam video klip tu aku kacak, aku mau dalam video klip tu laguku bagus gitu dari nyatok, tapi semua ya sip berjaya. Kena tok pun orang tanya album ya, Kak Mel pun lupa apa tajuk lagu yang ada dalam album ya. Yalah, bila kita pola sesuatu dengan perasaan dendam dalam bisnes ataupun dalam kita pola apa-apa kerja, memang sip menjadi. Saya tahulah yang Melissa belajar, jangan pola sesuatu mungkin kita rasa seikhlas. Jangan. Sebab benda yang merugikan kita sebenarnya. Adakah Mel berbuat sedemikian kerana ingin menunjukkan kepada mereka yang pernah menjatuhkan Mel suatu ketika dahulu yang bahawa Mel boleh bangkit dan ambil kau. Aku boleh bangkit, aku boleh berjaya walaupun aku ditinggalkan, tapi aku masih boleh move on. Adakah itu yang menyelubungi Mel pada ketika itu? Actually album tu kita masih berumah tangga. Masih berumah tangga, cuma situasinya sebab selalu dapat sesuatu mesej yang tak bagus, so rasa hati jiwa kacau, semua ada macam-macam lah time-nya. So bila Kak Mel bercerai dan Kak Mel menerima kekurangan diri, Kak Mel tengok cermin, Kak Mel nanya, apa kekurangan aku? Kena aku diperlakukan macam tu? So Kak Mel ambil masa yang lama bercakap sendiri. Dan betul Kak Mel bercakap sendiri, pasal Kak Mel berdoa. Kak Mel madangan Tuhan, okay Tuhan, mun kau rasa aku agak ada jalan dalam bidang nyanyian tu, sebab bakat tu adalah dari kau, talenta tu adalah dari kau. So kau tunjukkan aku, bukakan jalan. Mun belagu tu nyadah si relevan dengan hidupku, aku berhenti belagu, aku baduk belagu, aku cari
pekerjaan lain. Mas saya, Kak Mel madah dengan bapak Kak Mel, "Bak, aku ada tahan ada kerja, aku kat kerja. Tapi Kak Mel sebenarnya pernah kerja dengan orang. Bapak Kak Mel madah, you saya ada pengalaman kerja. Macam ni lah, Cah. Dia nemu ngena Microsoft lah, apalah. Tapi kan orang cari benda macam ni. So, Kak Mel madah dengan bapak Kak Mel, aku cuba, Bak. Mun saya dapat kerja office, saya apa, Bak? Kerja cleaner pun, aku, Kak. Bukan madah kerja cleaner tu si bagus. Tetapi, kita jadi cleaner pun benda yang mendatangkan rezeki. Sebab Kak Mel Tamia sedih. Anak Kak Mel agak menyusu. So macam dah lah bapak Kak Mel, adik-beradik Tamia agak ramai, agak bersekolah. So si macam benda yang si adil untuk adik-adik Kak Mel. So yalah, Melissa sepatutnya dah bersuami, dah berkeluarga sebelum tu. Sepatutnya meringankan lagi beban keluarga. Sepatutnya meringankan beban family. Tapi bila Kak Mel dengan anak Kak Mel balik tinggal dengan ibu bapa, so pada Kak Mel ianya adalah beban. So Kak Mel Tamia minta lah bapak Kak Mel hantar resume. Kak Mel madah si kisah aku mau jadi cleaner pun okey, Bak. Janganlah hanya madah. Kita berdoa, ada lagi kerja mungkin yang lebih bagus, yang lebih sesuai. Takut kau tahan. Tahan kah kau menyapu kah apa padanya? Tamia lah, Tamia. Yang mana macam ya. Mel, selepas dihianati, selepas diperlakukan sebegitu, kita faham kadang-kadang setiap apa yang diterima kita juga kadang-kadang disebabkan oleh akibat kita sendiri. Tetapi setelah banyak pengalaman ini berlaku pada hidup Mel, bila agaknya Mel akan 100% mula percaya kepada orang yang baru dalam hidup Mel? Kak Mel mula percaya dalam 2-3 tahun ni lah. Sebab kan kita boleh nampak orang yang akan sentiasa bersama kita adalah macam Kak Mel padanya si selalunya ada dengan kita. Tapi nya sentiasa encourage kita buat perkara yang baik. Nya akan ada best friend Kak Mel. Nya selalu pada macam tu. Mel, jangan risau. Mungkin itu you belum dapat belaki baru ke apa si apa. Mungkin Tuhan buka rezeki untuk Mel lebih berjaya dalam bidang bisnes, dalam bidang nyanyian, dalam dalam bidang seni, segala yang diceburi oleh Mel. Yang ada Mel jangan rasa mau menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan Tuhan sebab mungkin rezeki itu bukan datang dekat Mel. Mungkinnya datang dekat adik-beradik, datang dekat ibu bapa, datang dekat anak. So lepas dengar perkataannya kami berfikir berunding pula. Kami berfikir kami rasa betul lah kata-kata kawan kami tu benda yang kita rasa kita si pernah dapat sebenarnya kita selalu doa kita mau benda ya tapi mungkin Tuhan si beri kita takut kita tu terlebih ego kapan so rezeki mungkin datang dekat adik-beradik keluarga ataupun anak-anak. Maksudnya 2-3 tahun belakangan ini baru Melissa Francis mula dapat mempercayai orang baru yang hadir dalam hidup Melissa Francis selepas menerima macam-macam sindiran ni. Orang kata macam yang Mel ceritakan kalau kita dah capai kejayaan demi kejayaan ada sahaja orang yang tak puas hati. Dah ada kereta mahal, dia orang cakap lagi, kenapa tak beli yang lebih mahal, sebiji lagi. Lepas tu dah hot-hot, cantik-cantik macam ni, kenapa masih single mom? Tergamak mereka memperkatakan perkara yang sedemikian kepada Mel. Macam mana situasi ini memberikan sumber kekuatan kepada Mel untuk menjadi seorang lebih kuat? Okey, jangan pedulilah. Sebab manusia tu nya kan pernah puas hati dengan kita. Sebabnya tahu bila kita dah dapat benda yang noknya sebut dulu, nya akan provoke gi. Oh, kenapa kau beli tok gi? Mungkin kau rasa aku berjaya. Nya dah macam ya bah. So ya Kak Mel ada dari handbag ke kasut ke baju, semua benda yang orang pertikaikan dulu. Apa tu pakai beg tu? Apa pakai kereta tu? Oh tak boleh masuk dalam. Time APBH pakai kereta adik Kak Mel, kereta lama mau masuk. Ada pas pas artis. So Siti Amadah tengok kereta dulu. Oh, sorry, tak boleh masuk sini. Jalan sana. Dah lah Kak Mel pakai high heel, pakai dress, dengan rambut-rambut, dengan bulu mata aku tu. Berjalan kaki jauh-jauh. Bayangkan. Hey. Yang kemudian, actually kita si mau pun kemedaan. Tapi manusia suka
suka nangga kebendaan untuk sebenarnya. Cakap mengenai kebendaan ini, semasa di Batu Niah ketika itu, Mel bersama dengan keluarga menjual perfume, menjual CD dan sebagainya. Sampaikan sambutan peminat memang sangat hangat ketika itu. Hangat. Dan bapa Mel pada ketika itu sampai pegang beg aja, siap meluk nak beg. berjual. Ya. Dan mak sampai siap minta kalkulator sekejap lagi. Minta ke Melissa kereta. Francis, seronok tak bila lihat keluarga gembira, melihat Mel sekarang ini senang, tak perlu lagi bertahan-tahan. Kalau dahulu nak makan ni makan tu, tanya lagi harga berapa. Tapi sekarang alhamdulillah berjaya. Gembira tak melihat mereka gembira melihat kejayaan Mel pada hari ini? Sangat gembira. Sebab bagi Kak Mel, family Kak Mel jenis yang macam mau makan, mesti nanya dulu. Sorry. Mau makan, mau beli apa, mesti nanya dulu. Ca, boleh beli ya Kak Ca? Kepada mak, makan je. Kena tu kita dah mampu kemana. Mau makan sushi king lah, pun takut. Dulu mau makan sushi king pun takut. Pasal, yalah, nangga orang pakai baju kaca-kaca semua nak. So bila kita orang nangga kita tu berjaya, famous. Pasal family kita macam pakai barang yang lebih bagus ke apa. Memang orang pada macam tu. Mel tak senang ke diri, tapi family-nya merinsak. So kami suka orang pada macam ya, merinsak tu maksudnya, merinsak tu aja lah, bagus. Nampak kaya, tapi family saya ada pakai apa bagus-bagus, pakai benda tu, makan pun macam ikat perut. So kami suka orang pada macam ya. So kami pernah mendengar bapak kami, Abah, aku semua hidup susah. Kami memang ada, kami semua hidup susah mah, sebab puas kena hina mah. Dari kecil, nangga orang pakai baju pun kita orang macam ketawa bah nangga kita. So mungkin sebab ya lah, kami kini tu boleh semua susah, semua family ku susah. Boleh kita jadi yang paling kaya, asal kita selesa nak. Sorry. Anak Kak Mel menjadi sumber kekuatan Melissa Francis. Itulah segala apa yang dikecapi dan dimiliki oleh Melissa Francis pada hari ini. Bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada anda di luar sana, tetapi untuk keluarga dan anaknya. Apa kata kita saksikan pesanan daripada anak Melissa Francis? Saksikan. The best for you in the future, Mama. And thank you for being the best mother in the world. For being my mother and my superwoman. Stay strong, stay healthy, stay home and stay safe, Mama. I love you. So Kak Melissa, I love you so much and thank you for being with us. Thank you for sama-sama dengan kami orang menjayakan impian kami semua. Thank you so much. I love you. Teruskan berjaya lah. I love you so much. I love you so much kakak. Abang dah nerima aku. Sampai ke dia tu, dia nerima aku jadi pekerja dia. Okay? Okay, I love you so much. Dah. Bertemu kembali dalam Gaspirasi. Baik penonton Gaspirasi, tangisan yang anda nampak di Gaspirasi, ianya bukan rekaan. Ianya bukan satu planning yang kami buat. Ianya adalah tangisan daripada keringat tungkus lumus meraih kejayaan. Dan hakikatnya minggu ini, malam ini di Gaspirasi, saya sebenarnya mengambil pendekatan untuk tidak mahu melihat tetamu pada hari menangis. Saya sendiri pun tidak mahu tersedih melihat cerita mereka. Tetapi apa yang dapat saya katakan, menangis bukan berertinya lemah, tetapi itulah sebenarnya sumber kekuatan kita. Masih lagi bersama dengan Melissa Francis, pernah disenarai sebagai salah seorang successful people in Malaysia dalam sebuah buku terbitan British Publishing House yang bukan biasa-biasa sebenarnya. Juga tersenarai adalah Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Dr. Nor Hisham, juga tersenarai pemimpin muda Syed Saddiq. Mel, kejayaan demi kejayaan telah pun dikecapi.
ABPH mengalahkan selebriti terkenal Nora Danish, Shana Shamsuddin, Lisa Srihani pada ketika itu. Ya. Ada tak orang tertanya-tanya, dari mana datangnya wanita ini? Wujud ke? Ya, So, betul. tiba-tiba sahaja Mel menang. Boleh tak ceritakan, Mel? Tahniah, Kak Mel rasa bersyukurlah sebab sidangnya mencalonkan nama, peminat-peminat Melissa Francis tahunnya mencalonkan nama Melissa Francis untuk kategori online artis wanita paling stylo. So bila sidangnya, kan kita boleh mengundi sehari sekali. So bila sidangnya nangga undian makin naik, so pihak APBH call kepada salah seorang kita punya admin time tu. So dia call, hello Melissa Francis ni apa sebenarnya, kartun ke, kumpulan ke apa. So dia cakap dia penyanyi dekat Sarawak. Oh, so Melissa Francis ni wujud lah, kata mereka yang dari pihak APBH. Oh, wujud. Oh, sebab dia kata kami tengok dia punya undi tu Tinggi sangat. Tinggi sebab kalau benda ni orang ni tak wujud, so takut dia kacau undi, dia kata macam tu. Inilah Melissa Francis. Sumber kekuatan datang daripada peminat beliau. Ya, Bukan betul. sahaja daripada Semenanjung Malaysia, juga dari Sabah dan Sarawak. Mel, Ya. mengubat rindu peminat-peminat Mel, belanja sedikit lagu terbaru Mel akan datang. Lagu terbaru. Yang belum diberi tajuk lagi. Tajuk dia pun belum tahu, tapi diorang dah guna lagu ni, saya tengok dekat TikTok. Diorang guna lagu ni dekat TikTok. Okey, Kak Mel nyanyi sikit Eksklusif di Gaspirasi. Pilih antara dua asih, aku nganti nyentuh ku mati. Tahu ke aku narik diri, nyemanan agenda merati. Dengarkan ngawatiku. Okey, cukup. Terima kasih Melissa Francis. Okey, Sudi berkongsi tangis dan ketawa, suka dan duka dalam kisah di Gaspirasi pada malam ini. Baik penonton, apa inspirasi yang kita dapat daripada kisah pada malam ini adalah sejahat mana kita diperlakukan, jangan pernah kita hitung kebaikan kita dan tetaplah berlaku baik kepada semua orang. Baik, sekian sahaja untuk kali ini. Gaspirasi, edisi bersama dengan Melissa Francis. Diharap anda mendapat manfaat daripada cerita pada malam ini. Elak bertemu baru. Kami Ghazali Lafzawawi. Assalamualaikum, selamat malam, jaga diri.